Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Saudara yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan kita memuji dan memuja segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang ada ini tidak melekakan kita dan tak melalaikan kita daripada melakukan kewajipan terhadap Allah dan juga hak kita sesama manusia. Saudara penonton yang dirahmati Allah, dalam hakikat kehidupan kita ini, suatu perkara yang tak boleh kita nak elak, yang tak boleh kita nak hindarkan ialah ujian. Ujian Allah kepada kita suatu yang tidak boleh kita elak. Tapi boleh kita uruskan ujian itu supaya ianya menjadi suatu yang positif kepada kita. Ujian tidak menyebabkan semangat kita mati. Ujian hidup tidak menyebabkan motivasi kita terhenti. Tetapi daripada ujian itu akan menambahkan kekuatan kita. Sama ada kekuatan hubungan kita dengan Allah ataupun kekuatan untuk kita membina kehidupan yang cemerlang. Inilah hakikat yang disebut oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap nyawa itu yang ada jiwa akan menempuh kematian. Ini suatu hakikat. Kematian juga merupakan sebagai suatu bentuk ujian. Ini Allah sebut akan berlaku. Tak ada manusia yang tak meninggal dunia. Melainkan dalam kepercayaan kita, Nabi Isa yang diangkat buat seketika, tapi akhirnya akan meninggal dunia juga. Maka ini hakikat kematian suatu ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kamu dengan sesuatu yang tak baik ataupun suatu keburukan, dan juga diuji dengan suatu kebaikan. Ini juga merupakan bentuk ujian Allah. Ada bentuk ujian itu dalam nikmat. Kadang-kadang dalam bentuk ujian dalam satu yang manusia tak nak. Tapi semua itu adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Dan Allah Subhanahu wa taala beri satu bentuk semangat, motivasi kepada kita. Kita semua ni akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun cara kita menghadapi ujian itu, kita akan kembali kepada Allah. Tapi bila kita faham keadaan itu, bahawa ujian satu hakikat, maka sudah tentu kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita pandai bagaimana nak mengurus ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Allah Taala ingatkan kepada kita tentang ujian yang berlaku pada manusia. Sebab itu penting kepada kita ni mendampingi ayat-ayat Al-Quran. Bukan sekadar kita membaca, tapi kita dapat memahami. Sebab ayat-ayat Al-Quran ni dia cukup relevan dengan kehidupan kita. Bukan bila saya sebut Al-Quran, kita hanya memahami sebab turun ayat ni pasal apa, bagaimana hubungan kait ayat ini dengan ayat sebelumnya, ayat ini turun di Madinah ataupun di Mekah. Bukan sekadar itu. Tapi ayat-ayat Al-Quran, kalau kita perhatikan, dia cukup dekat dengan kehidupan kita. Termasuk dalam bentuk bagaimana kita nak mengurus ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Cuba kita perhatikan ayat 155 daripada surah Al-Baqarah. Allah menyebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Ta'ala menyebut, dan sesungguhnya kami akan mencuba kamu, menguji kamu, di antaranya daripada ketakutan. Yang keduanya al-ju', lapar. Yang ketiga kekurangan harta benda. Dan juga dalam keadaan kekurangan jiwa ataupun kematian. Dan juga dalam bentuk kekurangan athamarat, buah-buahan. Wabashiris sabirin, dan berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Baik. Dalam ayat ni
Allah Ta'ala menyebut kepada kita bentuk-bentuk ujian dalam hidup yang akan berlaku kepada barangkali semua manusia. Antaranya ialah kadang-kadang ujian itu dalam bentuk al-khawf, dalam bentuk ketakutan. Ujian Allah. Banyak hari ini kita rasa takut, itu pun bentuk ujian. Bentuk ujian Allah. Takut apa? Kalau kita ambil contoh, kalau di negara macam di negara Iraq umpama ni, sentiasa berada dalam takut. Takut keadaan bagaimana tentera penceroboh, bom periksa masuk dalam rumah dan sebagainya. Rasa takut. Orang yang faham Quran itu betul rasa takut, tapi dia akan lebih tabahkan itu. Dia tahu bahawa itu merupakan sebagai suatu bentuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menguruskan bagaimana rasa takut dia itu sampai tidak menggoncang kepada kekuatan dirinya. Ujian takut. Takut kalau kita melakukan sesuatu itu tak berjaya. Takut kalau bagi seorang yang nak masuk periksa, takut gagal. Maka kita faham, takut ni sendiri merupakan sebagai satu bentuk ujian. Kita akan rasa lapang ini. Kalau kita rasa takut sesuatu, itu standard. Tapi kita kena ingat, kita kena tabah, kita kena menghadapinya dengan sabar. Itu yang akan disebut di hujung ayat nanti. Takut. Waljum. Kadang-kadang ujian itu dalam bentuk lapar. Berapa ramai orang yang diuji, umat Islam, manusia yang diuji dengan kelaparan. Kalau tak, kita kata tak berlaku kebuluran pun, makna kadang-kadang diuji dalam bentuk lapar, makanan kurang sikit, ataupun dalam keadaan harga barang naik, mungkin maknanya makan itu dikurangkan sedikit dan sebagainya. Itu satu bentuk ujian. Wa naqsim minal amwal, kadang-kadang orang ni diuji dalam bentuk kurang harta. Harta tu ada, tapi kurang asetnya barangkali kerana berlaku masalah ekonomi dan sebagainya, asetnya berkurangan dan sebagainya. Dan kadang-kadang dalam bentuk kekurangan jiwa, maknanya mungkin orang yang dia sayang, orang yang dia kasih itu meninggal dunia. Kadang-kadang dalam bentuk kekurangan buah, dia punya dusun tak menjadi dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nak mengurus segala ujian itu? InsyaAllah. Jadi bagaimana nak mengurus, ini satu bentuk ujian. Kalau kita kata perbalahan suami isteri, kadang-kadang dengan jiran, itu satu ujian dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita nak menguruskannya? Di antara bentuk urus yang terbaik cara mengurus ialah wabashir sabirin. Berilah berita gembira kepada orang yang bersabar. Jadi bentuk ujian diurus dengan bentuk kita terima dengan sabar. Kita terima dengan tabah. Kita terima dengan redha. Kita terima bahawa ianya merupakan sebagai suatu hakikat di dalam kehidupan kita. Perlu sabar. Kalau kita dalam ujian kita kerana kekurangan duit, kehilangan kerja, ini hadapi dengan kesabaran dan berusaha bagaimana nak mengatasinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyambung bahawa sifat orang mukmin bila terima musibah ialah mereka menyatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini inna lillah, kita ni kepunyaan Allah, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dikembalikan. Ini kita kata bentuk yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga bila kita lihat ujian yang ada ini, inilah kita sebut bahawa cara bagaimana Allah Taala nak meningkatkan darjat kedudukan kita di sisi Allah. Ujian yang berlaku pada manusia ni bukan sia-sia. Kalau Allah Ta'ala cipta kita pun bukan sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira kami ciptakan kamu ni sia-sia saja dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nak menunjukkan bahawa ujian yang ada kepada kita, yang ada kepada manusia ini dalam bentuk untuk Allah tingkatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang tak terfikir, tapi inilah cara Allah Taala nak meletakkan kedudukan kita, nak kurniakan kepada kita syurga. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu mengira bahawa mereka ini akan dibiarkan menyatakan amanna,
kami beriman, wahum la yuftanun. Sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya manusia akan diuji, dan ujian ni bukan berlaku pada kita saja. Kadang-kadang orang selalu menyebut, dia kata saya ni ditimpa musibah begini, orang lain tak kena pun. Jawapannya disebut oleh Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sebenarnya orang dahulu pun telah diuji, orang sebelum mereka pun telah diuji. Bila diuji, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Bila diuji, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang benar, siapa yang berbohong. Ini menunjukkan bahawa ujian Allah Subhanahu wa taala itu dalam proses meningkatkan kedudukan manusia, supaya manusia itu dilihat sebagai suatu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian juga akan menyebabkan manusia ini semakin bersemangat untuk mencapai yang terbaik, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Allah Ta'ala menyebut, adakah manusia mengira kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepada kamu cobaan sebagaimana telah dicoba orang-orang sebelum kamu. Orang dahulu pun dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu pelbagai. Walaupun ayat ini lebih ditekankan soal penekanan, ditekan orang Islam, dihalau daripada bumi Mekah dan sebagainya, tapi kita fokuskan perbincangan kita kepada ujian yang umum. Dan orang mukmin mereka yakin ini merupakan sebagai janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiba ujian, kalau berlaku ujian, mereka menyatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini cerita dalam peperangan Ahzab, bila orang mukmin, golongan mukminin berhadapan dengan golongan bukan Islam ketika itu yang menentang secara jelas. Mereka menyatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka tak rasa risau, ini betul nak berhadapan dengan bala tentera. Mereka tak risau, tapi yang mereka sebut ialah inilah sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa sadaqallah wa rasuluh, dan betul benar janji Allah dan janji Rasulnya. Dan daripada bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan manusia akan faham bahawa setiap yang berlaku itu adalah dengan ketentuan Allah, dan manusia harus redha dengan apa yang diujikan kepada mereka dengan pelbagai cara. Kita kena ingat, kalau kita diuji supaya kita ringan ujian ni, kalau kita diuji, kita kena ingat dengan satu ujian ada lain, orang lain pun diuji. Kalau kita rasa ujian tu berat kepada kita, sebenarnya ada lagi orang yang lebih berat ujian daripada kita. Setiap kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh, dengan pelbagai contoh yang mungkin yang dekat dengan kita, diuji dan kehilangan anak, sebenarnya ramai lagi orang yang diuji anaknya semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umpamanya kita berkahwin belum dapat zuriat, itu bentuk ujian. Kita kena ingat, walaupun kita diuji tapi ada bentuk lain. Kurang-kurang kita ada isteri, kurang-kurang kita ada suami. Jadi bila kita mengingatkan begitu, maka kita terasa ujian itu ringan, sebab kita tengok juga kepada orang lain, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang pentingnya ialah pemikiran kita. Kita terima, kita urus ujian itu dengan sebaik mungkin, tapi yang penting juga di situ kita tidak berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita sambung perbincangan kita selepas ini. Terima kasih saudara kerana terus bersama saya pada pagi ini. Hakikat ujian ini seperti yang saya katakan tadi berlaku kepada manusia. Dia kadang-kadang ujian ini nak tengok kepada manusia. Diberi ruang kepada manusia nak tengok sejauh mana keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diuji dalam bentuk dorongan untuk mendapatkan sesuatu.
Kadang-kadang dalam bentuk dia boleh gunakan, dapatkan sesuatu dalam bentuk rasuah dengan kuasa yang ada kepadanya. Dan dia akan gunakan. Kalau dia tidak lihat itu suatu ujian, dia akan gunakan. Dia ingat itu satu peluang. Sedangkan itu bukan satu peluang sebenarnya. Itu sebenarnya suatu ujian. Kita pergi tengok satu kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita yang berlaku kepada Bani Israel. Iaitu tentang mereka ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi pada hari Sabtu inilah yang disebut oleh Al-Quran, idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Orang sebut bagaimana mereka ni diuji dengan ikan. Allah Ta'ala kata hari Sabtu tak boleh mancing, tak boleh mengair, tak boleh tangkap ikan. Hari Sabtu. Hari lain boleh. Itu satu bentuk ujian Allah. Allah Ta'ala takdirkan pula hari Sabtu tu ikan sampai meloncat-loncat ke atas permukaan air. Hari lain tak ada ikan. Orang yang tak memahami itu satu bentuk ujian, dia nampak itu satu peluang, maka dia memancing ataupun dia menangkap ikan lalu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kadang-kadang Allah Ta'ala beri kita peluang sesuatu. Peluang orang kata di hadapan kita. Tapi kalau peluang itu menyebabkan satu peluang yang salah, tak kira menyalahkan guna kuasa ke rasuah ke, di hadapan kita, kita boleh buat. Kita ada kemampuan. Kita ada peluang. Tapi kita tak buat sebab kita tahu itu suatu pengkhianatan terhadap Allah, terhadap Rasul. Dan itu merupakan sebagai satu bentuk ujian. Allah Ta'ala nak uji kita. Kadang Allah Ta'ala uji kita dalam bentuk kesenangan. Betul lah kesenangan tu satu nikmat. Tapi kadang Allah Ta'ala nak uji. Nak uji. Kalau orang yang memahami itu sebagai bentuk ujian, macam Nabi Sulaiman, senang-senang, terang-terang dia menyatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Nabi Sulaiman menyatakan ini merupakan di antara bentuk kurniaan yang Allah beri kepada saya. Kemampuan Nabi Sulaiman mengurus dunia, mentadbir alam jin pun dia boleh harah. Dia kata, hadza min fadli rabbi. Ini merupakan kelebihan Tuhan saya, liyabluwani aashkuru am akfur. Allah Ta'ala nak uji saya, adakah saya ni termasuk daripada kalangan yang bersyukur ataupun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang cukup penting kepada kita. Kita memahami bahawa cara di antara bentuk cara kita menghadapi ini ialah dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu selain daripada konsep sabar, ada konsep ketakwaan kita bila kita nak mengurus ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah sebut, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan sekiranya kamu bersabar, kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan di antara urusan yang perlu diutamakan. Dan kita perlu faham, bila Allah Ta'ala uji kepada kita, sebenarnya Allah uji kita itu sudah mengikut kemampuan kita. Sebab itu lepas wirid, kita selalu membaca wirid yang berdasarkan daripada ayat Al-Quranul Karim, daripada surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi ayat-ayat yang kita baca ni, kita berhubung, berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bila Allah Ta'ala uji kita, itu dah memang sesuai. Kalau kita tak mampu, ada sesuatu yang tak kena, iaitu kita tidak
mampu dan kita tak pandai bagaimana nak menerima ataupun mengurus ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sebab itu kita sentiasa berdoa kepada Allah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan kamu berikan kepada kami sesuatu yang kami tak mampu tanggung. Wa'fu anna, ampuni, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampuni, dan juga ampunilah kami. Warhamna, kasihlah kepada kami. Ini kita kata orang yang beriman, yang selalu kita baca wirid ini, nak memberi kesedaran kepada kita bahawa ujian yang ada itu memang sesuai dengan kita, tapi perlu kepada kita bagaimana kita nak menguruskannya. Justru itu dalam hadis-hadis Nabi SAW, Rasulullah bawa cerita orang yang bila menerima ujian, diurus ujian dengan penuh kesabaran, dengan keredaan, dia akan mendapat balasan yang setimpal apabila kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ketikanya bila seseorang itu diuji, maka Nabi berjumpa dengan orang tersebut dan Nabi minta seseorang itu supaya bersabar. Kalau ujian itu terasa berat, soal kehilangan suami, kehilangan anak-anak, maka perlu di situ kesabaran. Tapi kesusahan itu dia sifatnya, bila ada kesusahan sampai masa dia akan ada kesenangan, akan ada ruang. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan bagi kepadanya jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri rezeki kepadanya daripada sumber-sumber yang tidak dia sangka-sangkakan. Ada satu cerita yang berlaku di zaman Nabi SAW. Seorang wanita kehilangan anak-anak yang dikasihi. Lalu Rasulullah SAW menceritakan bagaimana orang seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala menerima laporan daripada malaikat. Walaupun Allah Taala mengetahui, ini kita kata proses hubungan Allah dengan malaikat, wallahu alam bentuk macam mana, tapi Allah hantar malaikat ini untuk melihat hamba yang diuji ni macam mana. Maka malaikat beritahu bahawa ya Allah, orang yang diuji ni, mereka ni, ibu ni dia tabah, kehilangan anak-anak dia tabah, dan dia bersabar, dan dia sentiasa memuji kamu ya Allah. Itu kita tengok orang yang bagaimana mengurus, kita kata ujian Allah, kesusahan. Bukan dia tak sedih, sedih, siapa tak sedih. Tapi dia tahu bahawa kematian itu satu hakikat. Dan juga sampai masa, sampai ketika nyawa ni suatu pinjaman, anak ni pinjaman. Bila sampai masa, Allah ambil. Maka lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat, bina kepada wanita ini satu istana dan namakan istana itu sebagai Baitul Hamdi, sebagai istana kesyukur, istana kepujian. Kerana wanita ini tahu bagaimana nak mengurus ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia urus dengan ketabahan, dia urus dengan keyakinan kepada Allah, dia urus dengan mengharapkan redha Allah, dia urus dengan sentiasa memuji dan mengharapkan ganjaran yang setimpal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Ujian suatu hakikat, yang paling penting bagaimana kita menguruskannya. Sekadar itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi itu tadi telah dibawakan khas untuk anda oleh Islamic IT Center Sdn Bhd.